Kita tahu bahawa rang undang-undang 355 ini bukannya pelaksanaan hudud sepenuhnya. Okey. Jadi apakah matlamat PAS membawa rang undang-undang ini? Apakah matlamat dan strategi PAS di dalam membawa rang undang-undang 355 ini? Apa yang ingin dicapai? Dan mungkin Dr. Zodi boleh huraikan sedikit aspek begini. Terima kasih pada Tuan Moderator. Saya ingin jawab sedikit apa yang telah dikemukakan yang ada kaitannya dengan yang telah dibangkitkan oleh sahabat kita daripada Adun Pasir Pinji, iaitu apakah dengan penggubalan pindaan rang undang-undang 355 ini akan membuka kepada pelaksanaan hudud. Sebagaimana yang kita maklum, rang undang-undang 355 ini matlamat utamanya ialah untuk memperkasakan mahkamah syariah, menaik taraf mahkamah syariah yang kedudukannya pada hari ini lebih rendah daripada mahkamah magistrate. Memberi ruang kepada profesion kehakiman syariah dan juga mereka yang berkaitan dengan profesion peguam syar'i. Ini di antara perkara-perkara yang terdapat dalam walaupun tidak termaktub secara jelas dalam RUU 355, tetapi itulah projection ke arah itu. Dan dalam konteks rang undang-undang 355 ini, jika ingin dikaitkan dengan kanun jenayah syariah 2 Kelantan dan juga Terengganu, sebenarnya membuka ruang yang lebih besar kepada hukum ta'zir, yang lebih luas bidang penghakiman dan penghukuman dia. Hukum ta'zir ini yang melibatkan beberapa kesalahan-kesalahan jenayah yang lebih luas daripada apa yang ada dalam hudud. Ini di antara peluang yang ada untuk kita mengangkat hukum ta'zir ini sebagai salah satu hukum yang diberi ruang kepada hakim, kepada pemerintah untuk mereka melaksanakan demi mencapai keadilan yang menjadi sebahagian daripada hukum jenayah syariah Islam. Jadi matlamat utamanya ialah untuk mengangkat ini, mengangkat kedudukan mahkamah syariah yang sudah sekian lama sejak merdeka. Mahkamah syariah ini adalah mahkamah yang boleh dianggap sebagai second ataupun lower class, mahkamah yang di tahap bawah, tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman-hukuman tertentu kepada masyarakat Islam. Apakah ia membuka kepada pelaksanaan hudud di masa yang akan datang? Dalam keadaan kalau berlaku pelaksanaan hudud itu, mungkin dalam konteks masa ini mungkin hanya boleh membawa kepada beberapa undang-undang ataupun hukuman seperti zina kepada mereka yang belum berkahwin, qazaf dan juga syarbul khamar ataupun minum arak. Apa yang ingin saya kemukakan di sini ialah persoalan sebenarnya. Kalaupun hudud itu dilaksanakan, apa masalahnya? Kalaulah di masa akan datang ini hudud dilaksanakan, apa masalah dia? Adakah dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan seperti di Pakistan, seperti di Sudan, seperti di Nigeria umpamanya. Nigeria ni ada beberapa kes hampir sama dengan apa yang berlaku di Pakistan. Tetapi saya mencadangkan supaya kita membaca daripada dua sumber. Sumber yang memang tidak bersetuju dengan syariah Islam, dan kena lihat juga daripada sumber yang bersetuju dengan syariah Islam. Kalaulah kita nak jadikan itu sebagai perkara yang boleh menghantui masyarakat bukan Islam, ada beberapa kajian yang dibuat oleh pihak berkecuali di Nigeria, terbit dalam satu jurnal. Saya baca jurnal tu, saya lupa tajuk jurnal dia, di mana mereka buat kajian selepas dilaksanakan jenayah syariah, hukuman jenayah syariah di Nigeria. Nigeria ini agak menarik,
Kerana di sebelah utaranya ada beberapa negeri yang ia juga mengamalkan federalism. Federalism seperti di Malaysia ini, beberapa negeri yang melaksanakan syariah di Nigeria. Hasil daripada pelaksanaan beberapa tahun, dibuat kajian terhadap golongan Islam dan juga bukan Islam di bahagian selatan, iaitu ramai Kristian. Antara dapatan kajian ini ialah golongan Islam ini, sokongan mereka terhadap pelaksanaan syariah semakin bertambah. Bahkan di kalangan orang miskin paling ramai. Dan lebih menarik ialah di bahagian selatan, ditanya kepada bukan Islam, orang-orang Kristian, mereka mengharapkan ada undang-undang seumpama itu. Seumpama undang-undang jenayah syariah Islam, diharapkan walaupun bukan nama Islam tetapi ada undang-undang seumpama itu. Ini suatu success story yang sepatutnya kita juga boleh gembar-gemburkan. Sebab itu saya bertanya, kalau hudud pun apa masalahnya? Cuma masih jauh, saya percaya masih jauh untuk kita melaksanakan hudud dalam konteks kalaulah hanya diluluskan Akta Orang Undang-Undang 355 ini. Tetapi kalau kita projection ke arah itu, melihat segala bentuk kelemahan-kelemahan yang dikatakan, kita cuba atasi, dan kalau kita sempurna, mungkin saya boleh bertanya kepada YB Adun Pasir Pinji, kalaulah kita sudah bersedia, adakah DAP akan bersetuju hudud dilaksanakan? Kalau kita sudah bersedia sepenuhnya. Itu persoalan yang saya rasa kena tanya juga. Sebab kita, bagi umat Islam, ini sebahagian daripada tanggungjawab, sebahagian daripada perkara yang kita perlu laksanakan. Kalaulah Islam itu boleh dibahagikan kepada 3, akidahnya, syariahnya dan akhlaknya, maka syariah itu sebahagian besarnya terkandung dalamnya ialah undang-undang yang berkaitan dengan jenayah yang juga melibatkan persoalan-persoalan yang lain.